أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فصل والطلاق ضربان صريح وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراه ولا يفتكر صريح الطلاق إلى النية والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره والكناية ولا يفتكر صحيح الطلاق إلى النية والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتكر إلى النية والنساء فيه ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة هن أربعة الصغيرة والآيسة والحامل والمختلئة التي لم يدخل بها فصل ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح وأربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره. Baik, insya-Allah kita cuba baca sampai situ, iaitu semua yang berkaitan dengan talak. Di hari ini kita akan baca bab berkaitan talak lah, kita sebut dalam bahasa kita. Jadi penceraian ni ada beberapa jenis. Seperti mana kita sebutkan semalam, ada penceraian dengan talak yang biasa. Yang inilah yang kita akan baca ni. Dan ada penceraian dengan cara khulu', iaitu penceraian dengan imbalan ataupun dengan tebusan, iaitu perempuan bayar kepada si suami. Dan ada penceraian dengan cara fasakh dan ada penceraian dengan cara li'an, perpisahan, penceraian dengan li'an. Baik, semalam kita dah tengok hukum berkaitan dengan khulu'. Sekarang ni, hari ni kita nak baca pula berkaitan dengan talak biasalah. Okey. Jadi kata musannif rahimahullah, faslun fi ahkamit talaqi. Ini satu fasal pada menyatakan hukum ahkam talak. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan tengoklah musannif rahimahullah, dia membahagikan talak tu kepada beberapa bahagian lah. Dia ada beberapa pembahagian. Pembahagian i'tibar lain-lain. Yang ni talak dari satu segi pecah dua, sarih dan juga kinayah. Lepas tu nanti talak pula dari satu segi, dari satu sudut yang lain, pecah pula kepada 5, iaitu talak yang wajib, talak yang mandub, talak yang makruh, talak yang mubah dan juga talak yang muharram. Dan dari satu sudut yang lain, talak tu pula terbahagi kepada 3. Talak sunni, talak bid'i, talak la sunni la bid'i. Jadi
dia ada beberapa pembahagian kerana melihat daripada sudut-sudut yang berbeza. Jadi sebelum kita berbicara berkenaan dengan pembahagian-pembahagian tersebut, jadi kita nak tengok dululah apa makna at-talaq pada lughah dan juga pada istilah, yakni pada istilah syarak. Jadi kata syarih rahimahullah, wa huwa yakni at-talaqu lughatan, dari sudut bahasa, halul qaidi, itu melepaskan ikatan. Itu talaq, melepaskan ikatan. Sama ada melepaskan ikatan tu, ikatan tersebut ikatan secara hissi ataupun ikatan secara maknawi. Ikatan secara hissi, contohnya kita ikat kita punya binatang, lepas tu kita lepaskan ikatan tersebut, itu secara hissi. Adapun secara maknawi, seperti nikah kahwin ni lah. Sebab nikah kahwin ni kita kata ikatan pernikahan. Jadi bila si suami dah akad, buat akad dah akad nikah tu, jadi dia dah ikat dah. Dah ikat dengan isteri tu. Jadi bila dia cerai kan, jadi dia telah meleraikan ikatan tersebut. Jadi pada makna talaq pada lughah ni umum. Halul qaid. Halu al-qaid. Sama ada qaid tersebut hissi ataupun maknawi. Dalam pun ada sebut. Dalam tu pun ada sebut, wa huwa lughatan halul qaid ay fakkuhu. Hal dengan makna fak. Halul qaid ay fakkul qaid. Kalau orang Sudan sebut fukkal bab, dia suruh buka pintu. Atau fukkal bab, daripada fakka ya fukuna, suruh, kalau ikut kata lerai kan, maksud dia suruh buka pintu. Kalau ikatan pun samalah, kita boleh kata fukkal habl, boleh kata leraikan ikatan tersebut ataupun tali tersebut, ataupun halla yahullu hulla, dia punya amal dia. Sawa'un kana dhalikal qaidu hissiyan ka qaidil bahimah aw ma'nawiyan kal ismah. Ini yang nak sebut tadi lah, sama ada qaid itu hissi seperti ikatan pada bahimah, terikat binatang, ataupun maknawi seperti ismah. Ismah kita kata penjagaan. Maknanya tadi ketika mana si isteri masih lagi dalam ikatan dengan suami dia dalam ismah, dalam penjagaan suami dia. فلذلك كان المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي لأن القيد فيه معنوي فقط كما هو القاعدة الغالبة ومن المعنى اللغوي قولهم ناقة طالقة. Dan daripada makna lughawi itu kata orang Arab naqatun taliqah. Apa maksud naqah taliqah? Ay mahlulun qaiduha, iaitu naqah yang terbuka, terlerai dia punya ikatan dia. Idza kanat mursalatan, bila dia dilepaskan tanpa ada ikatan. Wa minhu ma fi qaulil Imam Malik, dan antaranya makna lughawi itu apa yang disebut pada perkataan Imam Malik, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduh. Nak ambil ni ya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduh qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tafukkuha bainal khalaiqi taliqah. Baba pun selalu baca yang ni, dan Syekh Abdullah Hamid pun dulu dia keraklah baca. Dia tengok murid-murid dia tak tulis, dia baca bait syair ni. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduh. Ilmu tu sayd dengan makna masid. Ilmu itu diumpamakan seperti binatang perburuan. Tapi sini dia buang adalah adat tashbih tu. Al-ilmu sayd, ilmu tu adalah binatang perburuan. Wal kitabatu qayduh, dan tulisan tu, tulis tu adalah ikat dia, pengikat binatang tersebut. Umpamakan ilmu seperti binatang buas. Lepas tu nak ikat dia macam mana? Ikat dia ni dengan tulis. Ikat dia dengan tulis. Sebab bila kita tak ikat dia, kita datang mengaji, kita dengar saja. Jadi ibarat kita biarkan kita punya binatang buas tu terbiar tanpa terikat. Akhirnya lari, akhirnya hilang. Tapi bila kita tulis, jadi kita ikat dia, maknanya kita boleh tengok balik, kita boleh murajaah balik dan sebagainya.
al-ilmu saydun wal kitabatu qayduh qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Dan ikatlah binatang perburuan kamu itu dengan tali yang kuat. Dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan, dan daripada kebodohan itu bahawa kamu memburu akan ghazalah. Ghazalah apa? Kijang. Kijang kan? Akan kijang. Kau kijang tak? Ghazalah. Kau rusa. Kijang. Okey. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tafuk ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqah. Dan kamu buru dan kamu lepaskan di tengah orang ramai itu dalam keadaan tidak terikat. Itu satu kebodohan lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, itu makna pada lughah. Saja kita nak ambil sikit syair tu. Itu dalam hadis pun Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam qayyidil ilma bil kitabah. Yakni qayyid, ikat ilmu tu dengan menulis. Di situ kita belajar menulis lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, itu pada lughah. Pada syarak wa syar'an, yakni makna tolak pada syarak ismun li halli qaidin nikah. Itu nama bagi hal, bagi meleraikan ikatan pernikahan, ataupun yang yang ada dalam nota tu. Itu yang Syekh Hak bagi dulu. Syekh Hak bagi yang ni ada tanda ni, tahun bila baca ni, 2017, 7 hari bulan 12 2017, Tauqid Malizi. Nak dengar di Malaysia. Cabat tolak. Baik, yang salah Syekh Hak sebut hallu aqdin nikah bilafzi talaq awil kinayah, iaitu meleraikan akad pernikahan, ataupun kita kata ikatan pernikahan dengan lafaz talaq ataupun dengan lafaz kinayah. Dengan lafaz talaq ataupun dengan lafaz kinayah. Nanti kita akan tengoklah lafaz talaq yang soreh itu tidak perlu kepada niat. Kalau kinayah perlu kepada niat. Taib, kata syarah rahimahullah, wa yushtaratu li nufudhihi at-taklifu wal ikhtiyar, dan disyaratkan untuk lulusnya tolak ni, untuk lulus jadinya tolak tersebut, at-taklifu wal ikhtiyar. Taklif iaitu baligh, lagi berakal, akil baligh, dia berakal, lepas tu dia sampai umur, wal ikhtiyar, dan juga sukarela ataupun kita kata suka hati dia, bukannya dengan paksaan. Jadi fahamlah kita di sini. Maknanya talak budak-budak tidak lulus. Talak budak-budak tidak lulus. Maknanya tak jadilah walaupun dia lafaz talak sekalipun. Hatta kalau dia ta'liq kan, ayah dia kahwinkan dia kecil lagi. Ayah dia 5 tahun, ayah dia kahwinkan dia dengan perempuan. Dengan perempuan umur 15 tahun contohnya. Jadi dia tak mau contohnya. Jadi dia katalah lepas tu dia tak mau kat perempuan tu, aku talakkan kamu dengan talak 3 ke, lepas tu esok aku talakkan kamu, semua tu tak jadi, tak lulus. Sebab dia bukan mukallaf. Hatta kata ulama, kalau dia ta'liq sekalipun, kalau aku balik jatuh talak. Talak 3, tak mau terus kan. Pun tak jadi juga. Hatta kalau dia balik tak jadi, tak dikira ta'liq tersebut. Begitu juga majnun. Sebab majnun dia ghair akil. Dan wal ikhtiyar dengan sukarela, bukan paksaan. Tapi paksaan pun bukan paksaan yang sebenar lah. Ada paksaan yang sebenar, nanti kita akan tengok di belakang nanti ada sebut. Dan syarat dan berkenaan dengan ikrah pun ada syarat-syarat dia.
Ada syarat-syarat dia. Mudah kata secara ringkas dulu, maknanya jika talak secara paksaan yang tidak sebenar tidak jatuh, tidak jatuh talak tersebut. Maknanya walaupun dia guna dengan lafaz yang soreh, talak tuki, ataupun anti taliqun, dia kata kat isteri dia dalam keadaan terpaksa. Jadi talak tu tak jatuh kecuali kalau dia niat memang jatuh talak. Di sini ketika paksaan, lafaz soreh seperti lafaz soreh seperti kinayah. Kan lafaz soreh jatuh walaupun tak niat, tapi ketika paksaan soreh jadi seperti kinayah. Nanti kita tengok lagi di depan. Baik. Wa amma sakran, adapun orang yang mabuk, fayanfuzu, maka lulus talaquhu, lulus oleh talaknya. Uqubatan atau kerana sebagai uqubah, sebagai macam kita kata, sebagai denda lah, sebagai denda bagi orang yang mabuk ni. Orang mabuk dia punya dia punya talak dia lulus. Tengah duk mabuk-mabuk tu dia lafaz talak, dia kata dia tengah mabuk dan sebagainya, dia tak sedar, tak jatuh juga talak tersebut. Dan tadi berkenaan dengan orang gila pun sama juga lah. Kalau di tengah-tengah gila tu dia kata kalau aku sedak, tersembuh daripada gila, gila-gila dia lebih cakap macam tu. Kalau aku sedak pada gila, kamu tertalak pun sama, tak jadi juga. Tak dikira la ibrata bika bi ta'liqihi. Perkataannya tu larin. Baik. Kemudian dia nak masuk kepada ni taksim yang pertama lah. Talak terbagi kepada soreh dan juga kinayah. Wat talaku darban, ai nau'an. Talak tu dua jenis, sorihun wa kinayatun, soreh dan juga kinayah. Baik, apa dia soreh dan kinayah? Fas-sarihu, dia mula nak terangkan apa itu soreh, ma la yahtamilu ghairat talaq, wal kinayatu ma tahtamilu ghairahu. Jadi bermula soreh itu adalah apa yang kita kata lafaz yang tidak ada ihtimal selain daripada talak. Apa yang tidak ada ihtimal selain daripada talak itu dipanggil sebagai soreh. Dan ulama sebut dia ada lima lafaz lah. 5 lafaz. Talak tu ni sendiri disebut 3. Dan syarah pun ada tambah lagi 2. Talak tu ataupun sarrah tu ataupun farak tu. Begitu juga fadaitu dan juga khala'tu. Dua ni ada syarat lah. Maknanya dua akhir ni syarat disebut imbalan, disebut tebusan. Fadaitu tebus tu hukum masalah khulu' pun dikira sebagai talak secara soreh. 5 tu. Lepas tu dalam Zubat disebut terus 5. Babut talak, dalam dalam bait tu awal tu disebut sarihuhu sarrahtu au talaqtu khalaqtu au fadaitu au faraqtu. Disebut terus 5 tersebut. Jadi sarih apa yang tidak ada ihtimal selain daripada talak. Wal kinayah ma tahtamilu ghairuhu, dan kinayah apa yang ada ihtimal selain talak. Ini ada ihtimal dia talak, ada ihtimal dia tak talak. Contoh dia kata aku tinggalkan kamu, ataupun pilah balik rumah ayah, kamu tak ada apa-apa dah. Jadi ada ihtimal talak ke tak, itu kena tanya tuan badan lah, dia niat macam mana. Taib. Walau talaffaz az-zawju bis-sarih, dan kalau berlafaz oleh suami itu dengan sarih, dia lafaz dengan lafaz yang sarih, wa qala,
Lepas tu dia kata waqala, dan berkata Zaid, lam urid bihi talaqa. Dia kata aku tak kehendak dengan soreh tersebut akan tolak. Dia kata tolak tuki. Dia kata anti talikun. Lepas tu bila orang tanya, dia kata memang dia sebut, tapi aku tak kehendak pun nak tolak dia. Waktu tu lam yuqbal, tak diterima kata dia. Lam yuqbal qauluhu, tolak jatuh. Tu jangan duk main lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia nak sebut lafaz soreh. Fas-sarihu salasatu alfazin. Dan bermula soreh itu tiga lafaz. Tiga lafaz. Maksud tadi nak sebut 5 kan. Nak sebut 5 tu sebab tu dia sebut dalam hasyiah tu. Fas-sarihu salasatu alfazin ay fas-sarihu bi nafsihi salasatu alfazin. Soreh sendiri. Maknanya lafaz tu sendiri tanpa kita sebut benda lain, dia soreh. Apa ni, faraq tu, sarrah tu, talaq tu. Adapun dua lagi, khalaq tu dengan fadai tu, yang ni soreh jika disebut mal selepas dia. Jika disebut apa ni, harta, apa harta imbalan ataupun tebusan untuk talak tersebut. Ni khuluq semalam tu lah. Tapi kita dah sebut dah al-khul'u talaq. Khuluq itu adalah talak. Maka bila fasarih, maksud dia fasarih bi nafsihi salah satu alfaz. Maksudnya soreh dengan dirinya sendiri itu tanpa perlu pada yang lain, itu 3 lafaz. Jadi bila maksudnya macam tu, maka fala yaridul khul'u wal mufadah. Maka tak datang i'tirad lah oleh khuluq dan mufadah. Tak datanglah i'tirad lafaz khuluq tu, khalaq tu ataupun fadai tu. Fadai ni tebus. Li'annahuma, kerana kedua-duanya khuluq dan mufadah tu sarihan bi dzikril mal. Dia sarih juga tapi dengan sebutkan mal. Dia bukan bi nafsihi, tapi dengan bi dzikril mal. Dengan sebutkan mal, harta, tebusan ataupun imbalan tu. Seperti mana yang akan disebut oleh syarah akannya. Baik. Fasarihu salasatu alfazin at-talaqu wa mashtaqqa minhu. Ai wa mashtaqqa minhu tu ai yakni tasarifuhu. Yani apa yang diambil daripada lafaz talak tu. Utalliquki, apa ni, talaqtuki, anti talikun, anti mutallaqah. Tak kira lah maknanya talak dan juga saraf-saraf dia. Apa yang diambil daripada perkataan talak itu. Sama ada guna fa'il ke, fi'il ke, semua tu. Tu maksud dia. Wa mashtaqqa minhu ay tasarifuhu. 3 lafaz, iaitu yang pertamanya talak, dan apa yang diambil daripada perkataan talak. Ka talaqtuki, seperti aku mentolakkan kamu. Wa anti talikun wa mutallaqatun. Kemudian ditarik panjanglah dalam tu at-talaq tu. Dalam at-talaq tu ditarik panjang. Kalau kata at-talaqu lazimun li aw wajibun alayya, ataupun dikira sebagai soreh juga tu. Dikira sebagai apa ni, soreh. Lepas tu tak apalah yang tu. Anda tak mau masuk panjang situ lagi, cukup kita nak bagi faham yang ni dulu, taksim-taksim ni. Tapi dalam tu dia bahas panjang lah. Dia bahas panjang, anda boleh baca, cuba baca. Masalah jadikan dia lafaz tolak tu jadikan maf'ul, jadikan mubtada, jadikan khabar. Baik. Wal firaqu was sarahu. Tadi lafaz tolak satu, lepas tu firaq dan juga sarah. 3 lah semua tu. Wal firaq was sarah. Contohnya kafaraqtuki wa anti mufaraqatun wa sarrahtuki wa anti musarrahatun. Itu makna talak semua lah tu. Talak ni sarih semua. Wa minas sarihi aidan, kata apa ni, wasana sahmat. Kata wasana sahmat sekejap. Kata syarah, wa minas sarihi aidan al-khul'u in dzukira al-mal wa kadzal mufadah. Ini yang nak sebut tadi. Dan daripada sarih itu juga adalah khulu' sekiranya disebut di dalam
lafaz khulu' tersebut disebut harta, disebut duit tu yang jadi imbalan ataupun tebus talak tu. Begitu juga mufadah. Kemudian dia nak bagi tahu sini pula, dia kata wala yaftakiru sarihut talaq ila niyyah, dan tidak berhajat talak yang sarih itu kepada niat. Ai kata Muhasyi rahimahullah, wala yaftakiru sarihut talaq ila niyyah ai ila niyyatil iqam. Ini tak berhajat pun kepada niat nak menjatuhkan talak tu. Bila dia guna lafaz yang sarih dalam talak, dalam penceraian, tak perlu pun nak niat jatuh ke tak jatuh. Saya tak niat nak jatuhkan, bila dia dah lafazkan, jatuh. Lianna sarih tu la yahtamilu ghairat talaq. Karena sarih tu dia tidak ihtimal selain daripada talak. Fala yatawaqqafu wuqu'ut talaqi fihi ala niyyati iqa'ihi, bal yaqa'u wa inna wa adamahu. Dia kata maka tidak tergantung, tidak tergantung jatuhnya tolak tu pada lafaz yang soreh itu atas niat jatuhkan tolak. Bal yaqa'u, jatuh tolak tersebut, wa inna wa adamahu, dan jika dia niatkan tak tolak sekalipun. Dia kata aku tak niat nak jatuhkan, tak jatuh juga tolak tersebut. Kemudian kata syarah lagi, wa yustasnal mukrahu ala talaq fasarihuhu kinayatun fi haqqihi. Ini yang nak sebut tadi. Dan diistisnakan, dikecualikan orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa ala talaq, dipaksa atas talak, dia dipaksa talak. Fasarihuhu, maka sarihnya al-mukrah ni. Maknanya kalaulah si mukrah tu dilafazkan dengan lafaz yang sarih, di sisi dia lafaz sarih itu dikira kinayah. Di sisi dia lafaz sarih itu dikira sebagai kinayah. Kalau orang lain sarih itu kira sarih ya, tapi di sisi orang mukrah dikira sebagai kinayah sebab dia dipaksa. Maka jatuh tak jatuh kena tengok pada niat dia. Kita kena tanya dia lah. Kita tanya dia waktu dia lafazkan dengan lafaz tolak tu, contohnya, ataupun lafaz firaq ataupun lafaz sarah, kamu niat tak nak jatuhkan talak? Dia kata tak niat pun. Dia kata saya kena paksa, saya nak isteri saya. Jadi kita kata dia tak jatuh. Tapi kalau dia kata dia niat, maka jatuh. Tu kata syarah, innawa, jika dia niat, innawa talaq, jika dia niatkan talak, waqa'a, yani innawa al-iqa' waqa'a, jatuh talak. Wa illa wa illam yanwi fala yaqa', tak jatuh. Jika dia tak niat, tak jatuh. Habis itu berkait dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkait dengan sarih. Kita nak masuk yang kedua pula, al-kinayah. Kata musannif rahimahullah, wal kinayatu, dan bermula kinayah itu kullu lafzin, tiap-tiap lafaz yang ihtamalat talaqa wa ghairahu, yang ada ihtimal talak dan selain daripada talak. Batu tiap-tiap lafaz ni kata sahibu Zubat wa kullu lafzin bi firaqin ihtamal fahuwa kinayatun bi niyatin hasal. Dia kata tiap-tiap lafaz kullu lafzin li firaqin ihtamal, tiap-tiap lafaz yang ada ihtimal bagi penceraian, ataupun tidak, maka itu adalah kinayah. Fahuwa kinayatun biniyatin hasal, maka tolak itu akan jatuh dengan akan terhasilnya tolak, dan terhasilnya tolak tersebut dengan niat talak, jatuhlah talak. Tak niat, tak jatuh. Lepas tu kata musannif, wa yaftakiru, dan berhajat, wa yaftakiru, tiap-tiap lafaz yang ada ihtimal talak dan selainnya ni,
berhajat ia ilan niyah kepada niat. Fa inna wa bil kinayati talaqa, tafriq daripada situ. Maka jika ia, kita si suami itulah, dia niatkan bil kinayah, dengan kinayah tu, dengan lafaz kinayah itu, at-talaqa, niat akan talak, waqa'a, jatuh ia tolak tu. Wa illa, dan jika tidak, ai wa illam yanwi, dan jika dia tidak niatkan dengan kinayah tu akan tolak, fala yaqa, maka tak jatuh. Lepas tu syarah nak bagi contoh kinayah tolak. Ini tolak secara kinayah. Wa kinayatut talaq ka anti bariyah khaliyah ilhaqi bi ahliki wa ghairi dhalika mimma huwa fil mutawwalat. Contohnya anti bariyah, kamu ni lepas daripada aku. Sebab tu dalam hasyiah tu dia kata ka anti bariyah ay minaz zauj. Kamu ni dah lepas dah daripada suami. Maksudnya talak tu, li anni talaqtuki fayaqa'u talaq in qasada zalika. Maka jatuhlah talak jika dia qasadkan akan yang demikian. Au minad dain au minal uyub, ada ihtimal lah. Kamu dah lepas dah daripada hutang, kamu lepas dah daripada aib. Anti bariyah, maksudnya bariyah minal uyub. Anti bariyah minad dain. Fala yaqa'u talaq illam yaksibhu. Maka jika tidak jatuh talak jika dia tak qasadkan. Wa qawluhu khaliyah, sama agak khaliyah minaz zauj. Kamu ni yang kosong, yang kita kata yang kosong lah, kosong daripada suami. Li anni talaqtuki au minal mal awil ayal, ataupun kosong daripada harta ataupun daripada keluarga. Maka fala yaqa'u talaq bidzalika illa in qasadahu. Jadi tak jatuh talak dengan qauluhu khaliyah tu, kecuali jika dia qasadkan talak. Begitu juga ilhaqi bi ahliki. Apa ni ilhaqi, kalau ni orang kita selalu juga pilah baliklah rumah mak tu, baliklah rumah mak ayah kamu tu. Jadi kadang-kadang orang tanya agak tu, talak ke tidak? Jawabnya kalau dia niat talak, jatuh talak. Kalau tak niat, tak. Sebab ada apa ni, Abang Salah Sayyidina Muhammad, sebab dia lafaz kinayah. Kalau dia niat, jatuh talak walaupun dia tidak ada ahli. Dan ahli keluarga. Dan yang selainnya daripada mila fil mutawwalat wa ghairi zalika mimma huwa fil mutawwalat. Baik. Kemudian nak masuk pada pembahagian yang kedua. Faslun wan nisa'u fihi. Fasal, dan kata Muhasyi wa huwa sakitun min aksarin nusakh. Lafaz apa ni, fasal ni gugur pada kebanyakan nuskah, tak ada fasal ni. Wan nisa'u fi, dan bermula orang perempuan, fihi fit talaq. Tu ai at-talaq, dia tolong tafsir dhamir fihi tu. Fihi ai fit talaq. Darban ada dua jenis. Darbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'ah. Satu jenis pada tolaknya, pada tolak perempuan ni ada sunnah, ada bid'ah. Sunnatun wa bid'ah. Bukan maksud dia sunnah bid'ah, maksudnya ada satu sunnah, satu bid'ah. Satu darbun lagi, tak sunnah, tak bid'ah. Jadi kalau semuanya tiga lah. Kita buat tu tiga. Jadi kita, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksud sunnah sini jaiz. Maksud sunnah di sini jaiz. Maksud bid'ah haram. Maksud bid'ah haram. Baik, kita syarah luar dulu, kita masuk mudah je ni. Jadi tolak terbahagi kepada tiga. Sekarang mudahnya seperti nota yang kita bagi tu. Tolak ada tolak tolak sunni, ada tolak bidai, ada tolak yang la sunni la bidai. Kan? Ada tiga. Tolak sunni ni apa? Tolak sunni ni iaitu tolakul mar'ati fi tuhriha wa lam yujami'ha fihi zawjuha. Iaitu tolak perempuan dalam keadaan ketika mana dia suci. Iaitu menceraikan si isteri ketika mana si isteri itu suci, dan pada ketika suci tersebut si suami tidak menyetubuhi isteri dia. Jadi dia cerai waktu tu. Jadi dinamakan tolak sunni. Adapun tolak bidai,
talak bid'ah iaitu talaqul mar'ati fi haidiha, iaitu si suami itu mentolakkan isteri pada ketika isteri haid. Itu panggil talak bid'i lah. Hukum dia haram, jatuh. Itu panggil talak bid'i, talaqul mar'ati fi haidiha. Itu mentolak isteri pada ketika haid dia. Dan yang kedua, talaqul mar'ati fi tuhriha lakin qad jama'aha zawjuha. Iaitu tolak isteri pada ketika isteri itu haid. Tolak isteri pada ketika isteri itu suci. Tapi pada ketika suci itu suami dah setubuh dia. Suami dah setubuh dia. Lepas tu lepas berlaku persetubuhan tu, bukanlah syarat lepas berlaku sebelum tu terus talak, maknanya dalam ketika suci dah berlaku dah persetubuhan. Lepas tu isteri tu diceraikan, pun dipanggil talak bid'i. Adapun talak la sunni la bid'i ada 5 lah. Ada 5. Iaitu talak budak saghirah. Kita kata maknanya kahwin dengan budak, lepas tu budak tu diceraikan, pun itu dipanggil talak la sunni la bid'i. Lepas tu talak perempuan yang menopause, kemudian talak isteri yang belum didukhul lagi, belum dijimak lagi. Kemudian talak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, talak dengan khulu' mukhtali'ah, kan? Nanti dia sebut semua tu. Dan juga tolak perempuan hamil. Itu khulasah fasal yang kita nak baca ni. Jadi at-talaq darbun fi talaqihina sunnatun wa bid'ah wa hunna zawatul haidi. Wa hunna kata talak bid'i ni, dan hunna tu dia ikutkan nak kembali kepada darbun. Sebab tu dia kata dalam tu qaulu wa hunna zawatul haidi annasad dhamir bi'tibaril khabar. Dia takniskan dhamir kerana i'tibar, kerana mengira khabar. Sebab khabar dia zawatul haid, kan? Wa huwa zawatul haid. Al-khabar tu adalah zawatul haid. Walau ra'al marji' laqala huwa ay darbun. Ni kalau dia ra'ikan marji', maksudnya dia kata ad-darbu zawatul zawatul haid. Kalau dia marji' laqala huwa ay ad-darbu. Itu talak yang ada ada sunnah dan juga bid'ah ni. Darbun pada satu jenis talak yang ada pada talaknya sunnah dan juga ada bid'ah, iaitu mereka-mereka yang ada zawatul haid. Itu yang mereka yang punya haid. Dalam tu di bawah tu disebut wal muradu zawatul haidi al madkhulu bihinna ghairul hamil wal mukhtali'ah. Maksudnya perempuan-perempuan yang ada haid, yang mempunyai haid, yang telah dimasuk, yang telah didukhul, dan perempuan tu bukanlah hamil dan bukan mukhtali'ah. Perempuan-perempuan inilah yang masuk dalam dalam bahagian tolak sunni dan tolak bid'i ni. Sebab kalau tengok yang pertama kan, tolak sunni, talaqul mar'ah fi tuhriha wa lam yujami'ha fihi zawjuha. Jadi perempuan yang ada haid. Tolak bid'i, talaqul mar'ah fi haidiha, pun sama juga, perempuan yang ada haid. Yang ketiga, talaqul mar'ati fi tuhriha lakin qad jama'a zawjuha, pun sama juga, perempuan yang ada, yang mempunyai haid. Dan perempuan ni dah kita kata al-madkhul, tidak hamil dan bukan mukhtali'ah. Sebab perempuan yang hamil, perempuan yang mukhtali'ah, perempuan yang tidak didukhul masuk dalam kisim yang ketiga, la sunni wala bid'i itu. Lianna ghaira al-madkhuli biha wal hamil wal mukhtali'ah laisa fi talaqihinna sunnah
sunnatun wala bid'atun. Wa kadzalika talaqus saghirah wal ayisah allataini kharajata bi zawatil haid. Jadi ayisah dan as-saghirah tu bukan dah terkeluar daripada awal lagi. Perkataan zawatul haid yang mempunyai haid, bukan kata yang sedang haid, yang mempunyai haid. Ayisah tu dah terkeluar dah. Saghirah pun dah terkeluar dah. Sebab saghirah tak ada haid. Ayisah, menopause pun tak ada haid. Baik. Wa arada al-musannif bi sunnati, dan kehendak musannif dengan kata sunnah tu at-talaqul jaiz. Ni yang sebut tadi masuk dengan sunnah tu jaiz. Itu talak yang harus. Wal bid'ah at-talaqul haram. Yang dimaksudkan dengan bid'ah tu talak yang haram. Fasunnatu, maka sunnah tu, talak yang sunnah tu, yang jaiz tu, an yuqi'az zawju, bahawa menjatuhkan oleh suami at-talaq akan talak fi tuhrin, pada ketika suci, yang ghairi mujami'in fihi, pada ketika suci yang mana suami itu tidak jima' si isteri pada ketika suci tersebut. Itu talak sunnah ataupun contoh talak sunni. Wal bid'atu, dan talak bid'ah, an yuqi'az zawju at-talaqa fil haid au fi tuhrin jama'aha fi. Ada dua. Talak bid'ah, si suami menjatuhkan talak pada ketika isteri haid atau pada ketika isteri suci, yang mana pada ketika suci itu dia telah jima' isteri dia. Itu dua. Habis. Wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'ah. Dan satu jenis lagi, satu jenis talak, tidak ada pada talak ini sunnah dan juga bid'ah. Wa hunna arba'un. Jadi disebut empat. Disebut empat. Sebenarnya lima. Tuan akan tengok nanti. Yang pertama as-saghirah, budak kecil. Wal ayisah, perempuan menopause. Disebut al-ayisah wa yallati in qata'a haiduha. Ayisah ni iaitu perempuan yang telah terputus haidnya. Wal hamil, perempuan hamil. Wal mukhtali'ah, itu perempuan dengan cara, cerai dengan cara khuluk. Perempuan yang cerai dengan cara khuluk. Al mukhtali'ah allati lam yadkhul biha, tak ada waw kan, tapi sebenarnya kena takdirkan waw kat situ. Kena takdirkan wallati lam yadkhul biha az-zawj. Allati itu bukan sifat bagi mukhtali'ah. Sebab tu dalam hasyiah kata wal mukhtali'ah, disebut bawah tu. Lepas tu dia kata wa qad arafta anna qawluhu allati lam yadkhul biha laisa sifatan lil mukhtali'ah. Dia kata perkataan allati lam yadkhul biha tu bukanlah sifat bagi mukhtali'ah. Li'annahu laisa qaidan fiha, kerana allati lam yadkhul biha az-zawj bukan qaid bagi mukhtali'ah. Itu bukan qaid. Wa innama huwa ala takdiril waw, hanya saja ia atas takdir waw. Jadi kena ada takdir waw, wallati lam yadkhul biha az-zawj. Tu yang kelima. Fakana qal, maka seolah-olah dia kata wallati lam yadkhul biha li'annaha la iddata 'alaiha. Ia perempuan yang tidak disetubuhi suami, lepas tu diceraikan, dia tidak ada iddah. Jadi sebab tu kita kata dia tak ada, maka dia tidak ada darar. Dia tidak ada darar seperti yang berlaku bagi orang yang ada haid. Sama juga Aisyah. Aisyah dia punya iddah dia dengan syahar, dengan bulan. Saghirah, budak saghirah pun sama juga, syahar dia dengan bulan. Maka tak timbul dia punya iddah dia akan jadi panjang. Baik. Hamil iddah dia dengan beranak. Mukhtali'ah ni dia memang kita kata Allah SWT memang dia berkehendak sangat dah kepada Allah SWT berpisah sampai dia sanggup keluarkan tebusan, tertebus talak, imbalan bagi talak tersebut. Baik. Kemudian dia nak bahagikan talak pula dengan melihat daripada sudut yang lain. Itu bahagikan talak dari segi datangnya hukum pada talak tersebut. Jadi dari segi sudut datangnya hukum tu terbagi pada 5 lah. Terkadang talak tu wajib, terkadang talak tu sunat, terkadang talak tu haram, terkadang talak tu makruh, dan terkadang talak tu wajib, harus, haram, makruh, mubah. Wayan qasimut talak, dan terbahagi talak tu bi'tibarin akhar dengan sudut dengan melihat pada sudut yang lain, ila wajibin, kepada talak yang wajib. Seperti apa? Ka talaqil muli, seperti talak al-muli. Apa dia muli? Muli daripada perkataan ila lah, aula yuli, ila.
Nanti ada bab ilak. Apa bab ilak ni? Bab ilak iaitu si suami dia sumpah dia tak mau jima' isteri dia lebih daripada 4 bulan. Lebih daripada 4 bulan dia sumpah tak mau apa ni, Allah sallallahu alaihi tak mau setubuh isteri dia 5 bulan ataupun setahun. Jadi isteri itu selepas 4 bulan dia boleh mengadu. Dia akan tunggu ada masa 4 bulan. Lepas 4 bulan dia boleh mengadu kepada qadi ataupun hakim. Maka pada ketika itu hakim akan perintahkan dia untuk, kita kata apa? Apa nak sebut apa nak sebut Wasana Sayyamat. Sama ada jima' isteri dia. Sama ada jima' isteri dia dengan makna dia jadi buang dia punya sumpah tu. Itu dia kena bayar lah apa dia punya kafarah apa semua tu. Kan? Dia sumpah dia ataupun dia talak isteri dia. Antara dua tu tak? Sama ada dia kalau suruh sumpah dia tak mau. Dia tak mau dia suruh jima', dia tak mau. Suruh talak. Kalau tak mau kena tolak. Waktu ni wajib talak lah. Kalau diminta macam tu dia kena talak, wajib talak. Jadi dia kata katalaqil muli. Sebab tu dalam hasyiah pun disebut wajibun wajibin ila wajibin ai idza tuliba bihi, katalaqil muli idza tuliba bihi fa innahu yajibu alaihi talaq. Jadi bila dah dituntut untuk dia tolak, dia kena tolak. Sebab naya isteri dia kahwin dengan isteri dia, lepas tu dia sumpah tak mau bersama, tak mau setubuh isteri dia. Nak suruh tolak tak mau, nak suruh bersama tak mau juga. Jadi naya kat isteri tu. Allahumma salli ala sayyidina. Itu satu contoh lah. Tu Hasyiah bawa contoh yang lain lagi. Wa mandubin, dan juga tolak yang mandub. Katalaqi imra'atin ghairi mustaqimatil hal, seperti mentolak perempuan, kita kata isteri lah, yang mana kita kata ghair, yang tidak lurus kelakuan dia, hal dia. Kata bukan isteri yang elok lah, bukan isteri yang baik. Kasayyi'atil khuluq, seperti isteri yang buruk perangai dia. Seperti isteri yang buruk perangai dia. Buruk perangai pun maknanya buruk perangai dia maknanya kalau memang isteri tu perangai dia memang buruk daripada asal. Maksudnya kalau memang isteri tu memang buruk perangai dia, maknanya perangai dia jadi lebih teruk daripada yang biasa. Itu maksud dia. Itu dalam hasyiah, qauluhu wa mandubin katalaqi imra'atin ghairi mustaqimatil hal ka an takuna ghaira afifah. Dia tak jaga maruah diri dia. Seperti bahawasanya perempuan tak jaga maruah diri dia. Wa qauluhu kasayyatil khuluq, dan kata syarah seperti yang buruk akhlak dia. Kasayyatil khuluq ziyadatan ala ma'tida, yakni tambah lagi seperti atas apa yang dah biasa. Wa illa, dan jika kalau kita tak cakap macam tu, maka fala yakhlu ahadun an su'il khuluqi. Kalau kita tak cakap macam tu, ziyadah ala ma'tida tu, maka tidak kosonglah seseorang tu daripada buruk perangai. Jadi tak lepas lah seorang tu kadang ada perangai dia yang buruk. Jadi isteri pun macam tu lah juga. Maknanya kalau memang dah ada satu perangai dia tu buruk, maknanya dia jadi lebih teruk daripada yang dah biasa. Jadi waktu tu manduk pula, cerai. Wa makruhin katalaqi mustaqimatil hal, seperti tolak isteri yang perangai dia elok. Makruh. Dan dia pula masih cintakan isteri tersebut. Itu yang disebut dalam hasyiah. Wa haramin, dan juga haram katalaqil bid'ah wa sabaqa, seperti tolak bid'ah yang tadilah. Tolak ketika isteri sedang haid. Tu hukum dia haram. Wa sabaqa. Wa asyara al-imam litalaqil mubah, dan al-imam maksudnya Imam Haramain telah mengisyarat al-Imam Haramain kepada tolak yang mubah, dengan tolak bi talaqi man la yahwa hazauj. Dia isyarat, Imam Haramain isyarat kepada tolak yang mubah dengan tolak orang yang tolakkan isteri lah, isteri yang mana si suami tu tak suka dia. Suami tak suka dia. Wala tasmahu nafsuhu bi mu'natiha bil istinta'in biha. Dan kita kata la tasmah, maknanya diri dia ni pun rasa tak macam mana tasmah.
samaha, tak macam dia tak mau bagi pun perbelanjaan dekat si isteri tu lah. Dia diri dia ni mudah tak mau lah. Nak istimta' pun tak mau juga. Dia ni orang cakap macam ibarat orang kata dia tak mau pun tapi kadang setengah ayah suruh kan. Dia pun memang tak cinta pun kat perempuan tu. Tapi ayah suruh jadi dia pun ikut lah. Jadi macam tu lah, dia pun orang kata macam tak ada apa. Tengok perempuan tu pun macam kata beli beli kenderaan tapi tak mau naik. Sebab bukan nak sangat pun, ada orang duk suruh-suruh sangat. Tengok macam tu lah. Duk ada pun macam nak jaga pun tak sangat kata. Memang dia la yahwa az-zawj wala tasmahu nafsuhu bi mu'natiha bila istimta'in biha. Dia nampak tu macam tak ada faedah. Nampak macam tak ada faedah. Nampak macam sia-sia. Sebut dalam tu li'anna yara dhalika dha'i'an bila faedah. Baik. Satu lagi faslun fi hukmi talaqil hur wal 'abdi wa ghairi dhalika. Pada nyatakan hukum talak orang yang merdeka dan juga talak hamba dan selain daripada yang demikian. Jadi dalam Abu Hasan As-Samad dalam pasal ni satu yang dia nak sebutlah bahwasanya si suami yang merdeka memiliki 3 talak. Dia memiliki 3 talak syarak bagi. Adapun suami hamba dia memiliki 2 sahaja. Maksudnya bila suami ceraikan isteri talak 1, maka talak yang ada di sisi dia lagi tinggal 2. Bila dia talak 1 lagi, maka tinggal 1. Bila dia talak 1 lagi, maka habislah 3 tersebut. Jadilah bain sughra. Jadi kalau dia talak terus 2, maka tinggal 1. Adapun hamba dia ada 2. Dia talak 1, maka tinggal 1 lah. Macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta masalah talak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, si suami kalau dia ceraikan isteri dia, talak 1. Jadi ada 2 lagi lah kan. Dia dengan isteri itu ada 2 lagi. Kemudian bila dia rujuk balik, maka adakah talak dia ada 3 balik? Tak, tetap 2. Begitu juga kalau dia cerai isteri dia, Zaid dia cerai isteri dia Fatimah, lepas tu sampailah habis iddah dia tak rujuk balik. Kemudian dia nak bersama balik. Bila nak bersama balik, bila dah habis iddah, maka kena buat akad baru, mas kahwin baru. Jadi kahwinlah balik dengan akad baru dan mas kahwin baru. Baik, bila dia bersama balik dengan isteri dia Fatimah ni, adakah dia masih ada 3 talak? Tak. Talak dia masih kekal 2. Talak dia masih kekal 2 dengan Fatimah tu. Walaupun dia dah buat akad yang baru. Bila dia akan dapat 3 balik talak ni, bila dia ceraikan isteri tu dengan talak 3, talak bain kubra, kemudian isteri tu dah kahwin dengan orang lain, lepas tu orang tu dah setubuh dia, lepas tu orang tu mati ataupun ceraikan dia, lepas tu dia habis iddah, lepas tu Zaid ni kahwin balik dengan Fatimah tu, maka yang ni barulah dia dapat balik 3. Abang Sana Samad 3, ada balik 3 talak. 3 talak. Boleh faham? Baik. Wa yamliku zawju, kita baca wa yamliku zawj, dan memiliki oleh suami al-hur, suami yang merdeka tu, ala zaujatihi, atas isteri dia, walau kanat amatan, walaupun isteri itu hamba, salasata taliqatin, 3 talak. Wa yamliku al-abdu alaiha, dan memiliki oleh suami hamba tu atas isteri dia tatliqatan, ini 2 talak faqat sahaja. Hurratan kanat zaujatu aw amatan, sama ada si isteri tersebut merdeka ataupun hamba. Sama ada si isteri merdeka ataupun hamba. Sebab dia masalah talak ni tengok daripada pihak laki, bukan tengok pada pihak isteri. Jadi kalau laki tu hamba, 2, kalau laki tu merdeka 3. Walaupun si isteri itu hamba, dia tetap memiliki 3. Dan hamba dia memiliki isteri yang merdeka, tetap dia memiliki 2 sahaja talak. Wal muba'adu wal mukatabu wal mudabbaru kal abdil kin, dan hamba muba'ad dan hamba mukatab dan hamba mudabbar itu seperti hamba
seperti hamba yang sempurna. Abdilkin yakni kamil hurriyah, hamba yang sempurna. Jadi ada dua je lah. Hamba mu'ad, fahamlah kan hamba mu'ad maknanya separuh merdeka, separuh hamba. Kan? Mukatab maknanya hamba yang dibuat akad mukatab dengan tuan dia. Hamba mudabbar iaitu hamba yang mana tuan dia kata kalau aku mati hamba merdeka, tu panggil hamba mudabbar. Hamba mukatab maksudnya tu pun dah maklum dah. Dia buat akad dengan tuan dia, kalau boleh bayar jumlah sekian pada waktu yang tertentu, maka dia merdeka, dinama hamba mukatab. Itu semua hukum dia seperti hamba seperti hamba keseluruhan, hamba penuh. Kemudian nak kata tentang masalah istisna pada talak. Dia kata wa yasihul istisna fi talaq idza wasalahu bihi, dan harus istisna, kita mengecualikan pada talak apabila dengan syarat lah. Ni kita nak sebut lah syarat istisna, nak sebut, betul kita boleh baca secara ringkas. Jadi masalah Allah nak istisna pada talak. Contohnya dia kata aku anti taliqun salasan contohnya. Kamu tertalak 3 illa sintain contoh. Jadi sekarang ni dia istisna. Kamu tertalak dengan talak 3 kecuali 2. Itu kita panggil istisna dalam talak. Jadi boleh nak istisna tapi dengan beberapa syarat. Antara syarat dia mestilah dia hubungkan mustasna tu dihubungkan mustasna dengan mustasna minhu. Dia hubungkan mustasna dengan mustasna minhu. Maknanya dia kata tolak tuki thalathan illa sintain contohnya. Jadi di situ dia hubungkan mustasna dengan mustasna minhu. Tu satu ada ittisal. Syarat dia ittisal. Syarat ittisal maknanya tidak dikira sebagai istisna dia tu sebagai satu kalam yang lain. Tidak dikira satu kalam yang lain. Jadi kalau aku ceraikan kamu dengan talak 3, kan? Lama sikit kecuali 2. Tak boleh. Itu dah kira munfasil. Dia kelip mestilah dia muttasil, kalam tu muttasil. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada qasad. Yang kedua ada qasad. Maknanya dia qasad nak istisna sebelum dia lafazkan mustasna minhu ataupun ketika dia lafazkan mustasna minhu. Aku ceraikan kamu talak 3. 3 tu mustasna minhu. Sebelum dia sebut tu dia ada niat nak istisna, nak mengecualikan daripada 3 tu. Ataupun ketika dia sebut 3 tu talak dia niat kat situ, dia nak istisna pun boleh juga. Syarat dia kena ada qasad nak istisna sebelum berakhirnya mustasna minhu. Okey. Dan yang ketiga ada mulistighraq, maknanya tak menghabisi mustasna minhu. Maknanya mustasna minhu tu kalau dia kata aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali 3 ataupun 3 kecuali maknanya menghabisilah. Kalau 3 mustasna dia 3 tu maksud dia istighraq, dia menghabisi mustasna, dia menghabiskan mustasna minhu ataupun lebih banyak ke kan. Jadi syarat dia mestilah kita kata kurang. Itu mudah secara ringkasnya, dia kurang lagi 3 kecuali 2, kecualikan 3 kecuali 1 contoh, ataupun 5 kecuali 4, 10 kecuali 8, gitu 2 kan. Jadi tak lebih, tak sama ataupun lebih. Itu maksud adamu al-istighraq. Kemudian syarat dia lagi dia berlafaz serta isma', berlafaz dengan dan juga dia dengar apa yang disebut tersebut, mendengarkan apa yang disebut tersebut. Okey. Itu syarat-syarat istisna. Wa yasihul istisna'u fi at-talaq idza wasalahu bihi. Idza wasalahu, wasala dhamir huwa kembali pada zauj, hu kembali pada mustasna, bihi dhamir hi itu majrur tu mustasna minhu. Semua tu dia akan tafsirkan di depan.
ai wasala az-zawju al-mustathna bil mustathna minhu. Itu nak tafsirkan dhamir tu. Itu apabila si suami dia menghubungkan mustasna dengan mustasna minhu. Ittisalan sebagai berhubung urfi pada uruf. Apa berhubung pada uruf? Bi an yu'adda fil urfi kalaman wahidan. Dengan bahasanya dibilang pada uruf perkataan tu merupakan perkataan yang satu. Bukannya bercerai ni satu perkataan, lepas tu ni satu perkataan yang lain. Jadi kalau sekadar saktah tanafus mafi muskilah. Aku ceraikan kamu talak 3. Dia ambil nafas ataupun memang dia penat, aku ceraikan kamu dengan talak 3. Kecuali dia tu tak ada masalah. Ataupun aku ceraikan kamu talak 3 lepas tu batuk. Tu mafi muskilah. Kecuali kalau batuk tu panjang. Tu yadur. Baik. Wa yushtaratu aidan, disyaratkan juga an yanwi al-istisna qabla faraghil yamin. Sebelum dia kita kata disyaratkan juga bahasanya dia niat untuk istisna ni nak sebut tadi sebelum faraghil yamin, sebelum dia berakhir mustasna minhu tu lah, sebelum dia berakhir sebut lafaz talak tu. Tu yang nak faham lah daripada sini. Tu yang kedua. Yang ketiga, wala yakfil lafzu bihi min ghairi niyatil istisna, dan tidak memadai berlafaz dengannya tanpa niat istisna. Wala yakfil lafzu bihi, tak memadai berlafaz dengannya tanpa ada niat istisna. Jadi dia kena ada niat nak istisna. Itu pun Syekh Abu Hasan Asma Syekh pun dia ada sebut lebih sikit waktu mengaji bab istisna itu. Bab masalah ni. Wa yushtaratu aidan ada mustighraqil mustasna minhu. Ini yang nak sebut tadilah, maknanya mustasna tu mestilah kurang daripada mustasna minhu. Syarat ada mustighraq al-mustasna minhu. Fa in istaghraqahu, maka jika mustasna tu istaghraqahu mustasna minhu, maknanya mustasna tu lebih banyak daripada mustasna minhu ataupun sama, ka anti talikun salasan illa salasan, waktu ni batala al-istisna. Kamu tertalak 3 kecuali 3, waktu ni batal istisna. Kan maknanya 3 sama ataupun lebih tak? Ada bab lebih sini. Tak sebut pula. Maknanya dia tak mustasna tu tak sama banyak dengan mustasna minhu. Jadi kalau sama salasan ila salasan, waktu tu batal istisna, jatuh 3. Kemudian dia kata wa yasihu ta'liquhu ay at-talaq bis-sifati wa syarti, dan sah untuk mentaklikkan talak dengan sifat ataupun dengan syarat. Macam mana dia taklikkan talak dengan sifat? Contohnya kamu jatuh talak bila masuk bulan Muharram contohnya. Itu taklik dengan sifat. Jadi bila dia masuk pada bulan Muharram, habis. Jangan jatuh talak, berlakulah talak tersebut. Ataupun kamu jatuh talak pertengahan bulan ke, akhir bulan ke, masuk bulan Ramadan kamu jatuh talak ke. Itu dengan sifat. Taklik dengan sifat ataupun dengan syarat. Ini dia bagi contoh, ka in dakhaltid dar fa anti talaq. Jika kamu masuk rumah kamu tertalak. Fatatluqu in idza dakhalat. Maka jatuh talak apabila si isteri masuk rumah. Dan kata musannif lagi, dan kata syarih lagi, wa talaqu la yakun illa ala zaujatin, dan talak tidak jatuh kecuali ke atas si isteri. Maknanya ke atas isteri. Maksudnya kalau bukan isteri tak jatuh lah. Kalau bukan isteri tak jatuh. Kalau seorang perempuan tu kat jalan tu, bila dia buat taklik, kalau aku kahwin dengan dia, maknanya kalau aku kahwin dengan dia, dia jatuh talak. Tak berlaku. Sebab tu bukan isteri. Talak ni dia tidak jatuh kecuali ke atas isteri kita. Tak jadi isteri lagi, tak jadi. Tu sini kata musannif rahimahullah, tadi kata syarah, kata musannif, la yakun talaqu qabla nikah, tidak jatuh talak sebelum nikah. Fala yasihu talaqul ajnabiyah, dan maka tidak sah talak
mentolak perempuan ajnabi. Tidak sah mentolak perempuan ajnabi. Tanjizan ka qaulihi laha talaqtuki wala ta'liqan. Maknanya tak jatuh kalau seorang lelaki ni dia tolak seorang perempuan ajnabi, bukan isteri dia. Sama ada tolak tu secara tanjiz, iaitu secara tanjiz maksudnya dia cakap yang maknanya bukan secara ta'liq. Tanjiz bukan secara ta'liq. Dia kata talaqtuki, tak jatuh. Begitu juga secara ta'liq, tak jatuh juga. Wala yasihu ta'liqan, secara ta'liq. Seperti kakaulihi laha, kata seorang lelaki kepada seorang perempuan ajnabi, in tazawwajtuki fa anti taliq. Jika aku mengahwini kamu, kamu tertolak. Pun tak jadi juga. Au in tazawwajtu fulanatan fa hiya taliq. Jika aku mengahwini perempuan tersebut, seorang perempuan tu, maka dia akan tertalak. Pun tak jadi. Tak dikira. Sebab tidak ada Nabi kata SAW, la talaqa illa ba'da nikah. Tidak ada tolak kecuali selepas nikah. Jadi tolak sebelum nikah tak jadi. Lafaz lah macam mana pun. Sama ada secara tanjiz, yakni talak tu munajjaz, berlaku lala tu juga, ataupun mu'allaq. Disebut ta'liq di sini. Itu secara ta'liq. Kemudian ada 4 orang yang mana talak dia tak jatuh, tak berlaku. Dia kata wa arba'un, ada 4 golongan, 4 jenis orang, la yaqa'u talaqun, tidak jatuh talak mereka. Yang pertama as-sabi, budak-budak. Sebab tu tadi syarat dia apa? Dia kata syarat nak nufusnya talak tu adalah at-taklif. Jadi sabi bukan mukallaf. As-sabi wal majnun. Majnun pun bukan mukallaf. Wa fi ma'nahu al-mughma alaih. Dan pada makna majnun ni orang yang pengsan, mughma alaih. Wa na'im, orang yang tidak. Wal mukrah, dan orang yang dipaksa. Dipaksa ni pun bi ghairi haqqin. Jadi orang tidak tak kena kalau dia kita cakap dalam tidak tu dia mengigau ke, dia talakkan isteri dia, tak dikira. Kemudian mukrah, yang dipaksa. Dipaksa ni pun dipaksa dengan ketiadaan hak, bukan dipaksa dengan paksaan yang sebenar. Lepas tu macam mana pula? Adakah paksaan yang sebenar? Ada. Seperti mana kita sebut tadilah. Qadi dia paksa muli orang yang mengilak isteri dia untuk mentalakkan isteri dia. Waktu tu sah talak tersebut. Jadi kata syarih, fa in kana bihaqqin, maka jika paksaan tu bihaq, fa in kana al-ikrah bihaqqin, dengan sebenar, waqa'a, jatuh talak tersebut. Wa suratul ikrah bihaq, surah ikrah dengan hak tu kama qala jam'un. Sebenarnya berkata satu kumpulan daripada ulama, ikrahul qadi lil muli ba'da muddatil ila ala talaqi, iaitu qadi dia paksa si suami yang ila, yang sumpah tak mau setubuh isteri dia lebih daripada 4 bulan tu, selepas muddah ila. 4 bulan. Kita muddah ila, dia bagi tempoh tunggu masa sampai 4 bulan. Jadi si isteri sama ada dia sabar ataupun dia mengadu ke qadi. Jadi dah sampai tempoh dia tu, dia si isteri mengadu kat qadi. Jadi mengadu kat qadi. Jadi qadi paksa si suami ni untuk ceraikan isteri dia. Nak suruh batalkan sumpah tu tak mau. Jadi kena talak, antara dua aja. Batalkan sumpah ataupun talak. Itu ni bila qadi paksa sah. Dia ni waktu ni sah talak orang yang dipaksa. Tapi paksa tu paksaan pihak. Baik. Kemudian di sini kita nak sebut sikit lagi tentang syarat ikrah. Syarat ikrah. Maknanya kita kata talak orang yang dipaksa tu tidak sah, tapi ada syarat-syarat adalah. Yang pertama sekali, yang pertama anda sebut dulu dalam syarah luar. Orang yang memaksa tu dia mampu untuk melakukan apa yang dia ugut. Jadi kita kata ada mukrih, ada mukrah. Jadi mukrih orang yang memaksa, mukrah orang yang dipaksa. Jadi mukrih orang yang memaksa ni dia mampu untuk melakukan apa yang dia ugut kepada orang yang dipaksa tu. Katakan dia nak bunuh, memang dia mampu untuk bunuh. Dan seumpamanya lah. Itu yang pertama. Yang kedua, mukrah ni memang lemah untuk nak menolak ugutan ataupun kejahatan mukrih orang yang memaksa tersebut. Kalau dia mampu untuk menolak kejahatan orang tu dengan lari ke, ataupun minta tolong orang selamatkan dia ke,
maka tu tak boleh. Dia kena buat yang tu. Syarat dia mestilah dia tu lemah. An yakunal mukrah, yang pertama an yakunal mukrih qadiran ala fi'li ma haddada bihi. Yang kedua an yakunal mukrah, orang yang dipaksa tu ajizan an daf'i al mukrih bil biharab au istighathatin biman yukhallisuhu. Dan yang ketiga wa alla tazhar fil mukrah niyatul ikhtiyar. Tidak zahir pada orang yang dipaksa tu niat ikhtiar nak jatuhkan talak. Kalau ada niat ikhtiar nak jatuhkan talak, talak tu jatuh. Dan begitu juga kalau mukrah tu boleh lari tapi tak lari, jatuh juga. Tu syarat lah, syarat ikrah tu. Tak jatuh tu. Baik. Kita baca wa syartul ikrah qudratul mukrih bi kasri ra. Mampunya, kuasanya orang yang memaksa tu ala tahqiqi ma haddada bihil mukrah bi fathiha. Dengan baca fathahkan ra. Dia mampu untuk merealisasikan apa yang dia ancamkan, apa yang dia ugut dengannya akan orang yang dipaksa tu mukrah. Bila yatin dengan sebab dia ada kuasa ke, atau taghallubin, atau dia dapat menguasai orang tu ke. Dia memang tu dia bawa pemerintahan dia ada kuasa, ataupun taghallub, dia dengan geng-geng dia ke, kan, dia kuasai orang tu, colek dia ke, paksa apa tu. Itu yang pertama lah, syarat yang pertama. Wa ajzul mukrah bi fathir ra. Dan lemah orang yang dipaksa tu an daf'il mukrih bi kasriha. Tu dia nak jaga tu, takut baca silap. Lemah orang yang dipaksa, lemah daripada menolak orang yang memaksa. Dia tolak, lari, dia menolak kejahatan dia, dengan biharabin minhu, dengan lari daripada mukrih itu, aw istighathatin, ataupun minta tolong, biman yukhallisu, minta tolong dengan orang yang dapat menyelamatkan dia, aw nahwi zalika. Syarat yang kedua. Lepas tu wa dhannuhu ajzuhu, wa dhannuhu, dan zannya dia mukrah, annahu inimtana'a mimma ukriha alaihi fa'ala ma khawwafahu bihi. Dan dia zon, dia tambah satu ya, dia zon, dia sangka kalau dia tak buat imtana', dia tahan diri dia daripada buat perkara yang dia dipaksa atasnya tu, fa'ala al-mukrih itu akan buat fa'ala ma khawwafahu bihi. Orang yang memaksa dia tu akan melakukan apa yang dia takutkan dengannya. Contohnya dia takutkan dengan orang tu dengan nak bunuh. Jadi kalau dia tak buat ni, dia kata orang ni akan bunuh dia. Dia ada zon macam tu, dan juga dia lemah tadi. Lepas tu mukrih tu pula ada kudrah untuk buat, maka waktu tu talak tak jatuh lah. Wa yahsulul ikrah bitakhwif, dan hasil ikrah tu dengan takhwif, dengan menakut-nakutkan, bidarbin syadid, dengan pukulan yang kuat. Maknanya mukrih itu, hasil paksaan tu dengan mana mukrih itu menakut-nakutkan dengan pukulan yang kuat, au habsin, ataupun dia menakutkan dengan nak penjarakan dia, ataupun kurung dia, au itlafi mali, ataupun nak menghancurkan ataupun merosakkan harta dia. Ada rumah, aku akan robohkan rumah ni dan sebagainya. Wa nahwi zalika, dan seumpamanya lah. Kemudian lagi kata syarah, wa idza zahara minal mukrah, dan apabila zahir pada mukrah, pada orang yang dipaksa tu, bi fathir ra, qarinatu ikhtiyarin, ada padanya qarinah tersebut apa? Kalau terjemah qarinah ikhtiyar. Kita kata ada alamat ikhtiyar, bi an akrahahu syakhsun ala talaqin thalath, dengan bahasanya seseorang tu paksa dia untuk tolakkan isteri dia talak 3. Fatallaqa wahidatan, dan dia tolak dengan tolak 1. Waqa'at talaq, maka jatuh talak. Betul tersebut tadi, syarat dia mesti tidak zahir pada mukrah tu niat tolak.
Siapa yang terkeluar ni? Set. Sikit lagi. Okey. Saya apa? Okey, tak apa. Jadi kalau terzahir niat ikhtiar, macam mana zahir niat ikhtiar? Macam si isteri yang memaksa tu suruh talak 3 tapi dia talak 1. Hukum dia jatuh. Hukum dia jatuh sebab apa? Ada ikhtiar dia. Kalau dia talakkan dengan talak 3 tak jatuh. Tapi sebab dia fikir kalau aku talak dengan talak 3 3 lagi jadi bain kubra, aku tak boleh kahwin dah dengan dia. Kalau talak 1 boleh boleh rujuk balik. Jadi aku cerai talak 1 lah. Jadi dia pun cerai dengan talak 1. Hukum dia jatuh talak. Tapi kalau cerai dengan talak 3 tak jatuh. Itu paksaan. Adapun 1 tu ikhtiar dia, yang dipaksa 3. Jadi tidak ada qarinah ikhtiar ataupun tidak ada niat ikhtiar. Ada zahir niat ikhtiar di situ, maka jatuh talak. Baik. Sikit lagi, wa iza sadara ta'liqut talaq bi sifatin. Tadi tu syarat-syarat. Syarat-syarat ni lah syarat-syarat ikrah. Ada syarat-syarat tu maka talak tak jatuh. Kemudian di akhir kalam syarah, wa iza sadara ta'liqut talaq bi sifatin min mukallaf wa wujidat tilka sifah fi ghairi taklif fa inna at-talaq al-mu'allaq biha yaqa'u wa sakran yanfuzu talaqu sama kama sabaq. Dan apabila terbit ta'liq bagi talak dengan satu sifat daripada mukallaf, si suami dia ta'liq kata kalau masuk bulan Muharram kamu tertolak, contoh. Jadi dia taklidkan dengan sifat. Jadi taklid itu datangnya daripada orang mukallaf. Wa wujidat tilka sifah fi ghairi taklif. Tapi sifat tu berlaku ketika mana dia tu bukan mukallaf. Faham? Ketika mana dia tu bukan mukallaf. Contohnya dia jadi gila ke, ataupun si suami tu jadi gila lepas tu ataupun pengsan ke, koma kan, atau lepas tu masuk bulan Muharram, jadi isteri tu tertalak. Kita kata suami gila ni ataupun suami koma, macam mana isteri tertalak? Sebab tadi dia dah ta'liq kan. Waktu dia ta'liq kan tu dia dalam keadaan mukallaf. Sekarang ni memang dia gila, dia bukan mukallaf, tapi ketika dia ta'liq kan dia dalam keadaan mukallaf. Walaupun benda tu berlaku ketika dia bukan mukallaf, dia tetap benda tu tetap jadi sebab dia ta'liq tu saudara keluar ketika mana dia dalam keadaan mukallaf. Sebab tu dia kata fa inna talaq iza sadara ta'liqut talaq bi sifatin min mukallaf wa wujidat tilka sifah fi ghairi taklif. Fa inna talaq pada ketika bukan mukallaf. Fa inna talaq al-mu'allaq biha, maka talak yang ditaklikkan dengannya dengan sifat tu yaqa'u, jatuh. Wasakran, dan orang mabuk yanfuzu talaquhu kama sabaqa. Dan orang yang mabuk lulus tolak dia seperti mana yang telah lalu. Dia dah lalu disebut sebelum ni. Wa sana sama tolak sakran, jatuh. Habis. Wallahu ta'ala alam. Kembali balik kepada depan tadi, wa yamliku az-zawju al-hurru. Wa yamliku al-abdu 'alaiha tatliqataini faqat. Tengok kat situ. Ana nak suruh antum tanda aja. Wa yamliku al-abdu 'alaiha tatliqataini faqat dalam hasyiah. Lepas tu ada far'un. Jumpa? Ada far'un. Ada kan? Jumpa tak? Jumpa? Okay.
Far'un tu law talaqa kullun minal hurri wal abdi duna ma yamlikuhu summa raja'a aw jaddada adat lahu bima baqiya min at-talaq. Ni yang nak bagi tahu tadi. Kalau si orang yang apa ni merdeka ataupun hamba, dia tolak isteri dia kurang daripada 3. Itu maksud duna ma yamlikuhu. Dia apa ni, orang merdeka dia miliki 3 tolak. Orang hamba dia miliki 2 tolak. Jadi bila dia talak kurang daripada apa yang dia miliki, dengan mana kurang daripada 3, summa raja'a, kemudian dia rujuk balik isteri dia, ataupun jaddada, dia tajdid balik nikah dia. Iddah dah habis, tajdid balik nikah semula. Adat lahu bima baqiya min at-talaq, kembali balik kepada dia apa yang berbaki daripada tolak. Katalah tadi Zaid dia ada 3 tolak, dia ceraikan Fatimah si dia 1, tinggal 2. Jadi lepas tu habis iddah, kahwin balik, maka talak dia dengan Fatimah tinggal 2 lagi. Sama, kembali balik. Begitu juga kalau dia rujuk pun sama juga, tinggal 2. Wa ini tasalat bi azwaj, walau, dan jika si isteri itu berhubung dengan isteri-isteri yang suami-suami yang lain. Contohlah Zaid kahwin dengan Fatimah, cerai. Habis iddah Fatimah kahwin dengan Ali, cerai. Lepas tu habis iddah kahwin dengan Abu, cerai. Lepas tu kahwin dengan Zaid balik, pun kembali balik talak dia. Tadi 2 jelah. Dia dengan Fatimah ada 2 talak yang lagi. Kecuali bila dia telah gunakan talak dia sampai habis. Talak ba'in sughra ni. Hak ni bila isteri tu nak kahwin dengan isteri tu tak boleh dah. Kena tunggu isteri tu kahwin lain tu. Lepas tu dah jima', cerai, habis iddah baru dia boleh kahwin balik. Waktu tu kalau kahwin balik barulah ada balik 3 tu. Lepas tu dia kata wa iza stawfa ma lahu. Bukan harta dia, ma lahu minat talak. Apabila dia telah sempurnakan apa yang baginya daripada talak, summa jaddada nikahaha ba'da ittisaliha bi zaujin akhar. Ni talak ba'in sughra ni, talak 3 dah habiskan dah. Lepas tu si isteri tu pun dah berkahwin dengan lelaki lain, dah jima', lepas tu bercerai ataupun mati, habis iddah dah. Lepas tu kahwin balik dengan Zaid. Fatimah ni kahwin balik dengan Zaid. Adat lahu bima yamlik, kembali semula apa yang dia miliki. Li'annaha zaujatun jadidah, kerana si isteri tu isteri lama tadilah kita kira, tapi dia kira sebagai isteri yang baru. Ini yang nak sebut tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kita apa ni, faslun fi ahkami raja'ah. Ini nanti apa ni akan dikhabarkanlah bila kita akan baca. Setakat ni berhenti dulu. Allah Ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.